sejahtera. Saya Ateng. Selamat datang bersama saya sekali lagi Suzana dalam rancangan Ceramah Komuniti daripada Studio 1 Pustaka Negeri Sarawak Miri. Kali ini bersama kami merungkai satu lagi topik yang menarik dan amat penting untuk dijadikan pengetahuan umum khasnya. Kunang-kunang adalah tajuk kita pada kali ini dalam Ceramah Komuniti. Bersama kami seorang aktivis dan pencinta alam yang tidak asing lagi di bandara yang minyak ini. Beliau ialah Tuan Musa Musbah. Dengan pengalaman dan persis pengetahuan beliau yang telah bertahun-tahun berperanan menganalisis keseimbangan ekosistem sungai dan hutan rimba di bahagian utara Sarawak. Topik kunang-kunang ini merupakan adalah salah satu topik penting dalam kepentingan penjagaan ekosistem kehidupan flora dan fauna. Tanpa membuang masa lagi, saya akan membawakan para penonton terus ke tapak sesi rakaman Ceramah Komuniti bersama Tuan Musa. Kita akan terus ke lokasi. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan seperjuangan, penonton Ceramah Komuniti dan Pustaka Channel. Saya Musa bin Musbah, pengerusi Malaysian Nature Society Miri, ingin membuat ceramah berkenaan zon perhimpunan kunang-kunang di Sarawak. Okey, apa yang kita hendak huraikan ini hari adalah berkenaan zon perhimpunan kunang-kunang di kawasan Sarawak. Apa dia itu kunang-kunang? Bagaimana kunang-kunang mengerelip? Kepentingan perhimpunan kunang-kunang Petrotek dan habitat bakau melihat kunang-kunang, ancaman kunang-kunang dan habitat hutan bakau, projek perhimpunan kunang-kunang, kongsi pengalaman yang kita pernah buat dan penemuan yang menarik dan seterusnya, apa seterusnya. Okey, kunang-kunang, nama kunang-kunang adalah kelip-kelip. Dalam lokal, dalam bahasa tempatan kalim papa, ada iban berkatakan sepapat, dan dalam Inggeris dia firefly. Apa dia itu kunang-kunang? Kunang-kunang adalah sejenis serangga dari kumpulan kumbang keluarga Scleropotra. Chloropetra. Kunang-kunang adalah kumpulan serangga yang terbanyak di dunia. Kunang-kunang mempunyai exoskeleton, iaitu skeleton di luar, ya, keras di luar, di dalam dia bagian isi dia. Dan sayap dia keras dan dinamakan elytra dan mengandung mempunyai abdomen yang nipis dan bertepat ya, dan lembut. Di abdomen itu, di hujung dia ada mempunyai organ cahaya dan kepalanya dilindungi oleh pronotum. Dan matanya mempunyai mata compound, iaitu beribu mata kecil-kecil yang boleh melihat dengan jelas. Dan mulutnya ada mandible yang keras, ya, macam gigi yang keras, taring sebenarnya. Okey, kunang-kunang adalah voluminous, kumbang voluminous, berarti dia bersinar. Ia di keluarga Lempharidae. Dan nama latinnya adalah pembawa obor. Organ cahaya kunang-kunang. Ia adalah organ cahaya yang dinamakan potocyte yang berwarna pudar. Dan dari organ ini kita boleh menentukan jantina kunang-kunang tersebut. Jantan mempunyai 2 organ dan yang betina mempunyai 1 organ cahaya. Mengapa mereka berkelip? Adalah untuk perhubungan antara
jantina, ya, antara jantan dan betina. Ada antaranya adalah membezakan spesies. Berarti yang mempunyai pattern berkelipan berlainan. Different spesies akan mempunyai kelipan yang berlainan untuk mengenali pasangan tertentu. Laba kunang-kunang dan telurnya juga mengelip untuk menghalau musuh. Dan ada juga untuk memikat kunang-kunang jantan dan memakannya selepas mengadakan hubungan untuk maju ke untuk survival. Bila kunang-kunang keluar, mereka keluar di antara pukul 7 malam dan 8 malam dan seterusnya. Ada yang sampai lewat malam. Mereka tidak keluar ketika angin bertiup kerana mereka bukan penerbang yang kuat. Penerbang yang kuat seperti lalat boleh jauh, tapi bagi kunang-kunang mereka tidak boleh kerana mereka boleh dibawa angin lari, ya, oleh angin. Mereka tidak keluar apabila selepas hujan ataupun angin bertiup, ataupun ketika cahaya bulan terang. Dan kunang-kunang suka kawasan berair, kawasan sembab dan berlumut, tanah gembur, dan banyak makanan seperti cacing dan siput, ataupun di tempat berumput, dan mesti kawasan gelap. Okey, bagaimana mereka berkelip? Kalau dibandingkan kelipan kunang-kunang mengeluarkan 2% haba, 98% cahaya sejuk. Tapi lampu filament mengeluarkan 96% cahaya haba dan 4% cahaya panas. Bioluminescent arti dia direct production of light from chemical reaction occurring within living organism oleh John C. Day. Reaksi kimia luciferin dengan protein ATP, oksigen campur dengan oksigen, tambah dengan oksigen, bahan bakar bersama luciferase sebagai katalis enzim mengeluarkan cahaya sejuk dengan nitrous oksida mengawal kelipan, menghalang mitokondria dia yang mengeluarkan oksigen. Itulah yang memarahkan cahaya kunang-kunang. Persamaan kunang-kunang dengan lampu kereta biasa adalah lampu biasa ada bahagian lucina di depan dia dan di belakang dia ada ada mentol. Sama juga seperti kunang-kunang, di depan dia ada cuticle yang lucina dan di belakang dia adalah lapisan cahaya. Lapisan sel-sel mengeluarkan cahaya dengan nerve pembuluh-pembuluh udara yang dimasuki oleh oksigen dan boleh mengeluarkan cahaya melalui pengawalan nitrous oxide. Okey, pola kelipan dan warna. Bahagian warna mungkin kuning, hijau, kuning kehijauan, hijau kekuningan, hijau ataupun jingga. Pola kelipan bersinar selama 30 minit ataupun 5 jam berterusan, ataupun sebentar-sebentar, ataupun impulse, berpulsa, ataupun kerap mengikut masa. Di tropika, flashing, pulsar, berkelip dan bercahaya. Menyala dengan jarak cepat, berhenti ketika terganggu secara fizik atau bersinar. Boleh dipanggil dengan cahaya merah jingga. Berarti dia kunang-kunang boleh dipanggil yang dipokok melalui cahaya jingga. Kami sudah coba. Okey, berapa banyak jenis kunang-kunang di dunia? Lebih 2000 jenis. Okey, di US 170, Jepun 17, China 56, Taiwan 62, Europe 30, Belgium 3 spesies, UK 2, Germany 2, Jamaica 50, Thailand 100, tiada dalam Antartika, Costa Rica 250,
Sri Lanka 21, Asia 280 spesies, dan di Malaysia berapa? Belum ada banyak, belum kita tahu berapa banyak spesies. Ini contoh-contoh kunang-kunang dewasa di Sarawak. Dan kebanyakan dia adalah koleksi daripada kita, saya dan MNS. Dan ini contoh laba kunang-kunang yang didapati di kawasan kita juga. Di tepi-tepi sungai, kriteran hidup kunang-kunang seperti Protosilla spp adalah 3 ke 4 bulan. Telur, larva, insta, pupa dan dewasa. Okey. Perhimpunan kunang-kunang. Okey. Apa yang menarik pada kunang-kunang adalah di kawasan kita ni, daripada India, Borneo, Indonesia, Filipina, adalah kunang-kunang yang sangat-sangat kita sukai, manusia sukai, kerana ialah kunang-kunang yang berkumpul di satu pokok. Artinya pokok perhimpunan. Jadi seluruh dunia akan suka nak melihat berapa cantiknya kunang-kunang yang berhimpun di dalam pokok, di dalam satu pokok, kadang-kadang beribu, ya. Jadi sepertilah dikatakan Christmas lighting, ya. Jadi seluruh dunia akan pergi melihat. Yang sedih dia sekarang ni, kunang-kunang ini terancam. Okey. Amnya kunang-kunang yang berada di Malaysia adalah kunang-kunang yang berterabangan bersendirian, yang kita panggil robust, di dalam hutan belantara. Dia akan terbang perseorangan dan sepasangan, ya. Yang kedua, mereka akan berkelip perlahan, cepat dan apa ni, kadang-kadang semalaman, ya. Yang kedua, berkelip dan tidak berlaku serentak. Okey. Tapi dalam satu pokok kumpulan, ya, berhimpun dalam satu pokok, berkelip, tidak berlaku serentak. Yang ketiga, berhimpun, berkelip dan mengikut rentak seperti ada orang bermain, seperti orkestra. Dan yang inilah yang orang di luar negara ingin melihat. Sungai Miri pernah ada di kawasan di kawasan Permaisuri, Kubur Permaisuri, satu kawasan besar dekat 4 km, sangat banyak kunang-kunang yang serentak. Tapi tahun 2019 kami pergi, satu pokok tak ada lagi kunang-kunang. Kena kecemaran sungai, ya. Ini map peta menunjukkan sungai-sungai yang ada kunang-kunang. Tapi saya belum simpan kunang-kunang yang ada di Miri sampai ke Bintulu. Okey, belum ada update. Okey, kepentingan kunang-kunang Petrotek dan habitat bakau. Perhimpunan kunang-kunang di hutan bakau Kuala Selangor yang terkenal ini menunjukkan raja-raja di mana kunang-kunang berkumpul. Berarti dia mesti antara 150 meter antara pasang surut. Habitat kunang-kunang Petrotek adalah di pokok-pokok Sinoratria yang dipanggil dalam bahasa Melayu dia berembang. Di situlah kunang-kunang berhimpun. Ini contoh hutan bakau yang tidak tercemar. Dan kepentingan kunang-kunang dalam hutan bakau adalah kepada sosial, ekonomi dan biologikal. Semua bergantung di antara satu dengan lain. Okay? Seperti kelawar yang diniah akan pergi ke hutan bakau, dan kunang-kunang perlu pokok perhimpunan berembang dan bakau. Okey, dan ada juga research untuk bioindikator untuk air bersih, kualiti atau pertukaran sekitar, penjelasan ekosistem hutan bakau. Laba kunang-kunang memakan perosak
di tepi sungai seperti siput. Okey, seperti juga di wetland wildlife sanctuary. Kimia untuk berkelip mungkin ada tujuan untuk jadi perubatan, okey, untuk kena kita boleh membuat bakteria itu mengelip. Okey, satu daripadanya adalah melihat kunang-kunang. Seperti di Semenanjung, banyak kawasan telah dibuat untuk melihat kunang-kunang, ya. Petrotek Tanner yang berkelipan secara serentak. Okey, mereka menggunakan sampan. Yang pertama adalah daripada 1970 oleh disponsor oleh MNS. Okey, kemudiannya serentak di sungai Selangor, tempat-tempat lain seperti Kuantan, okey, Sungai Selangor, Sungai Belimbing, Sungai Cukai, Terengganu, dan sini semua tempat-tempat yang menghasilkan duit, wang kepada penduduk tempatan untuk melihat kunang-kunang. Seperti Tanjung Rembau, Sungai Lebam, Cerating, Johor, ya, Kuala Selangor, dan tempat-tempat inilah tempat-tempat melihat kunang-kunang di Malaysia. Di Sarawak belum ada membuat dia, tapi Sungai Sarawak kaya dengan kunang-kunang. Ancaman kunang-kunang dan habitat hutan bakau. Ancaman penggunaan tanah seperti membuat kolam ikan, pengambilan air dan pasir, lombor pasir, dan merosak kawasan sungai, reserve sungai, membuang sampah pepejal di sungai dan pengambilan air, ya. Itu semua membuat ancaman kepada kunang-kunang. Ancaman lain kepada Petrotek adalah kemasukan air masin, intrusion of salt water. Ada zone buffer digunakan kunang-kunang untuk bertelur dan hidup, mesti sebab terlindung, pH-nya mesti neutral, rendah kemasinan. Undang-undang reserve sungai tidak dipatuhi. Itu masalah dia. Banyak pepejal dalam air akan membuat tumbuhan pokok berembang rosak. Hakisan tepi sungai, pemotongan kayu bakau untuk membuat arang. Pencemaran cahaya, erti dia membuat rumah walid, mengganggu kunang-kunang. Ancaman lain adalah kunang-kunang di luar kawasan terlarang. Berarti dia kebanyakan kawasan sungai tidak dilindungi. Membawa pelancong pun masalah juga, kerana seperti menggoyang pokok, kunang-kunang menyiram air supaya kunang-kunang akan berkelipan atau menyuluh kunang-kunang dengan lampu. Penjelasan yang salah pada pelancong. Ada juga bilang ini boleh dibuat kerana pelancong tidak tahu, maka pelancong akan membuat perkara yang tidak betul kepada melihat kunang-kunang. Ancaman lainnya adalah kunang-kunang di luar kawasan terlarang, perubahan tepi sungai, rumah walid, membawa pelancong yang tak berwibawa seperti menggoyang pokok perhimpunan, menyiram air supaya kunang-kunang akan berkelipan atau menyuluh kunang-kunang, penjelasan yang salah pada pelancong dan sebagainya. Okey, zon perhimpunan kunang-kunang adalah kita punya program di Kuching, dan MNS sangat prihatin kerana kehilangan hutan bakau yang ketara di mana perhimpunan kunang-kunang adalah tarikan tourism yang penting, dan tidak ialah ada satu jangka untuk sungai yang sihat. Masalah besar ialah kawasan simpanan sungai tidak ada undang-undang pelindungan yang sah. Kunang-kunang
kepahaman kunang-kunang tentang kawasan simpanan sungai. Komuniti tak faham kepada perhimpunan kunang-kunang, di mana kunang-kunang informasi berkenaan pasal kunang-kunang dan kawasan melihara kunang-kunang tidak diketahui. Kurang penyelidikan kunang-kunang dan habitatnya, membawa survei, penulisan dan pembelajaran penghimpunan kunang-kunang adalah satu kelebihan penting kepada IRBM, Integrated River Basin System, untuk mengatur, merancang, mengubah, menguatkuasa dan seterusnya membuat kesedaran sistem sungai yang bersih. Semua pihak mesti melibatkan diri untuk melindungi kawasan perhimpunan kunang-kunang, seterusnya kawasan simpanan sungai. Okey, objektif seterusnya kita mesti melindungi habitat hutan bakau yang pasti akan pupus dengan cepat di Malaysia melalui melihat tourism kunang-kunang, melibatkan komuniti setempat. Objektif segera yang harus dibuat membuat survei dan menulis dokumen tentang kunang-kunang yang ada dan mengenal pasti kawasan melihat kunang-kunang, ancaman dan situasi hutan bakau di Malaysia dan sepatutnya di Sarawak juga. Yang kedua, membuat publicity dan informasi berkenaan kawasan ekoturism melihat kunang-kunang. Objektif seterusnya melindungi hutan bakau dengan pasti akan pupus penemuan yang menarik daripada penemuan kita berkenaan kunang-kunang di Sarawak pada tahun 2000 dianjurkan oleh Universiti Unimas. Okay? And then from there, dari sana kita ada menerima fund, Merdeka Fund, dan kita dapat membuat survey 17 buah sungai, dan saya sendiri dapat menyimpan 75 sampel. Dari sampel itu kita dapat menyimpan waypoint untuk diplot dalam Google, dan yang selebihnya sampel-sampel yang kita dapat kita hantar kepada expert dan universiti tempatan untuk buat research. Banyak hasil daripada pendapatan kita punya research, seperti ada kunang-kunang terbaru dijumpai di Balengian dan Niah. Ini adalah peta Sungai Buntal dan trek dia. Kita melihat pada 5 Disember 2009, 8 km. Dalam 8 km kita ada melihat 68 buah pokok perhimpunan. Ini yang pertama kali dibuat di Miri. Saya buat 2.3 km di Sungai Miri berdekatan dengan Kubur Permaisuri. Ada 63 pokok perhimpunan. Hunai Junction, di Sungai Hunai kita jumpa tiga pokok, tapi on the spot kita gunakan jalan raya. Sungai Nias pupuk 7.3 km, kita mendapat 12 pokok perhimpunan. Punang 6 Februari 2010, 2.1 km, 23 pokok perhimpunan. Apa ni di Sungai Suai yang sebelah atas dekat jembatan pada 25 Februari 2010 ada 13 kita menggunakan survey 13 km, 57 pokok perhimpunan. Mukah 26 Februari 2010, 8.9 km. Niah Tanjung Belipat tak ada dalam 7 km tak ada pokok perhimpunan, kerana tempat tu banyak manusia sudah. Jadi tempat tu ramai dengan lampu-lampu dia. Jadi kita survey 7 km tak ada pokok. Balingian River 12 bulan Mac 2010, 17.8 km, 20 perhimpunan. Di sini satu daripada pokok kita telah menjumpai satu spesies baru, nama dia Petrotex balingiana oleh Wan Jusoh. Sampel dihantar
di universiti, lepas tu dia buat research di Finland dan dapati spesies ini belum ada pernah dilapor di dunia. Maka dinamakan Tetratek baleniana Jusoh SP November. Okay? Sebuti 10 April 2010, 13 km, 62 pokok perimpunan. Sungai Bakong 13 April 2010, 7.45. Tak ada pokok perimpunan kerana Sungai Bakong nampak kerosakan dia daripada tepi sungai, maka banyak perubahan selama ini. Likau 17 April 2010, 3 km, kita ada 12 pokok perimpunan. Sungai Bakam 18 April, 1.2 km, hanya 2 pokok perimpunan. Simelajar 20 April 2010, 10 km, 89 pokok perimpunan. Sungai Miri 2010, 15 km, yang terbanyak 238 pokok perimpunan. Yang sedih dia, kita pergi lagi ke 10 Ogos, mungkin masa dia tak sebulan kemudian dengan student Sketin, kita melihat 95 pokok perimpunan mungkin akhir. Tapi dalam 2019 kita balik pergi Sungai Miri, tak jumpa lagi pokok perimpunan terus. Laporan daripada kawan-kawan yang ada yang selalu membuat bawa turis, pokok Sungai Miri tak ada pipeline lagi. Mungkin kita rasa adalah kecemaran daripada hulu dan banyak baja daripada pokok sawit. Jadi makanan untuk firefly yang di tepi sungai tidak ada lagi. Mungkin dia punya seafood dan cacing tak ada, maka kunang-kunang di Miri semua dah pupus. Okey, Kolonia 11 Ogos 2010, 5 km, 13 pokok perimpunan. Kita pergi balik 2020 tadi, masih banyak. Sungai Punang 8 Februari 2010, 2.1 km, 27 pokok perimpunan. Sungai Bakam 1.2, 2 pokok perimpunan. Raan 6 Februari 2011, 2.2 km, 18. Kita pergi 2010, 12 tadi ada masih banyak, tapi sungai itu terancam sekarang because of modification dekat sungai sekarang banyak. Mungkin setahun dua ni, mungkin dalam 1 tahun bila kedai-kedai tepi sungai itu dah banyak lampu, kunang-kunang ini mungkin pupus. Sungainya 13 Januari 2010, 12 pokok perimpunan. Nyalau 8 Oktober 2010, 34 pokok perimpunan. Sungai Teru kita pergi, GPS rosak, tak boleh buat track, tak tahu berapa distance, tapi kita jumpa 38 pokok perimpunan. Jadi inilah dia punya summary of pokok perimpunan. Yang pokok perimpunan ini tidak berarti satu pokok satu firefly. Kadang-kadang dia ada 500-600 satu pokok, kadang-kadang 5-6 ekor. Ini dinamakan pokok perimpunan. Yang satu yang lambutan adalah firefly yang terbang bersendirian, itu berlainan. Itu memang banyak, masih banyak lagi di Sarawak ini buat penyelidikan. Jadi kita mintalah daripada orang-orang ataupun company, kalau dapat sponsor kita boleh buat kita boleh buat research, tangkap, dan kita buat penyelidikan, hantar pergi universiti. Jadi sayang kena kita ni dulu ada medical fund, itu sebab kita dapat buat. Tapi sekarang ni kita tak boleh buat oleh kerana tak ada bajet. Jadi sayang kerana ini benda ni adalah khazanah negara kita. Seperti Sungai Miri adalah kebaikan, kita pernah dapat sampel dia sekarang, petrol tanner. Dan petrol tanner kita cari sekarang daripada Miri sampai ke Sebuti, tak ada tanner lagi. So harap-harap daripada Belingian, Mukah ataupun pendalaman kita boleh dapat tanner.
Ya, jadi kalau kita dapat tender lagi, kita sekarang ni kita kerana tender adalah firefly yang mengelip berkumpulan, synchronize, dan seluruh dunia suka nak tengok seperti ada orang bermain. Yes, but not in Miri, but there are a lot everywhere. Yeah, but the Miri River, sadly, someone, my friend, is operating tourists. Since we stopped at, I think, 2010 or 11, we don't see any more Miri River. So he keep on seeing, he's happy about it. But recently, I think he been telling me, Musa, there's no more firefly in Miri. I said, you sponsor saya lah. So we went. He sponsor his boat. Yeah, he sponsored his boat. So we went for the last time and really cried. The whole team really cried. You know, there's no more 238 display tree in Miri. All gone. So then we went a few times with small boat. Sadly, there is none. So we still have Nia, we still have plenty Nia and Sebuti and Nyalau. You know, all the rivers still there, Balingian and Long Teru, we still have there. So only Miri River was gone. Yeah, so sad. Actually, Miri River the highest count during our because it's maybe too close, and then we have students looking at it the other day, and then we have I just come back with a friend with our international firefly. So we bring a person from Portugal, US, and Great Britain. So they were very happy because when they were in Selangor, we don't see much, but when I bring them to Miri, they were so happy seeing the river is full of firefly. Actually, the whole stretch. If you look at the map, the whole stretch from Lutong Bridge all the way to Pengkalan. Pengkalan is stopped because of the lighting of the kampung. After Pengkalan, all the way to Teniku River. On left and right of the river, a lot of fireflies. Yeah, I remember that very well because we used to paddle to Malawi. Since maybe by now probably community will be realized there was a firefly in Miri, so definitely people would feel a bit. I'm hoping that people are aware about the firefly. Our firefly is real; it's not a mistake. So let's protect it like we protect our birds, whatever it is. So try to prevent, making a lot of lighting next to the river. And don't pollute the river, because the firefly will eat the snail in the river. It's a natural, natural environmental control. I have a lot of videos. They even fireflies sucking the snail, yeah. And then actually one snail, 10 or 20 firefly larvae will be biting it, so sucking the snail dry. So in places like in the jungle, there are a lot of robbers still not known. There's some as big as 4-5 centimeter length, and if they light at night in the jungle, it look like as big as headlight, because the jungle is so dark. And then there's a lot of people talk, ghosts, whatever it is. No, they are fireflies. I went to Mulu and then Kech. I went to 3 places, of course, lah. Yeah. Then I think about time. If people, I would like to ask for help from people also who have fireflies, who have places. Please catch it, send it to me. Put in a bottle in what they call in a spirit, which is your hand sanitizer. Give it to me. Make sure your phone got coordinate now. Put the time and put your name, because one day this firefly will not be there anymore. They are still there in the jungle. After all, they are small animal. Doesn't matter. I'm an animal lover. But if you don't have records, they've been there. Nobody know. So you have to be to accept. You have to sacrifice for 1 or 2 fireflies for the science to look at, and then try to protect it. In Miri, I catch a bit
10 or 20 firefly, which is very happy in 2009 at the time. But now there's no more firefly. But there is a record that we have a Petrotech tanner there, which is very important. Yeah. But now we lost our tanner. The Petrotech tanner is the only firefly that synchronized in a group, as if somebody making, what they call, playing music. Yeah. But of course, the theory about it very simple. Somebody clapping a hand, you can hear a synchronized clapping, isn't it? It's the same thing as firefly. Actually, when they fly, we look at as it is synchronized. Yeah. So this is the same thing. But that's the only firefly that looks synchronized. You know, like it's beautiful. I've been seeing it. I've seen it before. But there also now a lot of firefly, but not synchronized. If you go to Sebuti, if you go to Ra'an, if you go to what do you call Nia, very close here, we have done a few previously, but still we have firefly. This is nice. So hoping that no pollution, you know, so the firefly is there still. Oh, you're asking about a life of yes, correct. Our synchronized one is between 3 to 4 months, but not during the fly. 3 to 4 months is from eggs to adult and laying eggs. So when you lay eggs, maybe laying about 15 eggs, 20 eggs, that I've done research on it, and then they hatch into larva, and then a pupa, and then instar first, and then pupa, and then what they call adult. That took about 4 to 6 months. Then it fly that night, only fly for 1 night, and it died. It's the same. It's just the same as Kikadas. Kikadas is 3 years in the ground, but once on the making noise, that day they die. Yeah, Kikadas sometimes 20 years, sometimes 5 years. They depend on species. But firefly between 3 months to 6 months. But their life is on the ground, and they light up. And there is a video of lava lighting up also. I have also. Yeah. So the egg actually also got what they call passing at the life. So the egg we don't manage because we kept to crawl actually on the mud to look for the eggs. Yeah. I have actually the egg hatches on my tubes, whatever it is. We try with the university. I try in Miri, and then of course. I did not concentrate because I have jobs. So if you want to do it, we have to have a special person doing it, like my friend in university. He has a student to bring it everywhere she bring, but they managed to make the firefly fly as an adult. I did not because my wife sapu the firefly. Not my wife is bad because she liked to clean up the house. So some of my firefly actually when we catch and then lay eggs on the cotton wool, whatever it is, you know, and then actually not up to hatching, and then did not fly because it's gone. Somebody. So if you want to do it, you have to have special lab. Bring the firefly. In Japan, like our friend, so they actually culture the firefly and then release it back to the wild. Yeah. So if you have some kind of pond here, whatever it is, and then you can actually rate, yeah. But of course, no light at night. Dan terima kasih kepada penonton sekalian, dan sekian. Terima kasih. Hello. Oi. Apa pada kita? Ngagau na cua. Sik juga untuk cari maklumat berkenaan dengan kunang-kunang. Banyak sih oleh. Bolehlah, dapatlah banyak sikit. Kunang-kunang tok paduhal. Kelip-kelip. Kedang pulang raya ya. Oh. Kaca. Paduhal kita banyak koleksi berkenaan dengan kunang-kunang di Borneo Jan. Kami pun baru perasan. Tak semualah. Oh, jangan kita boleh cari dekat area 595 tu. Okey. Bukan dari buku. Kita boleh juga dapat maklumat berkenaan dengan kunang-kunang tu di Press Reader. Dalam online database Pustaka Negeri Sarawak. Best juga. Yalah. Ya, begitulah tadi sedikit sebanyak
kupasan yang telah diterangkan oleh pencinta alam kita ataupun Living Human Library kita, Tuan Musa. Ucapan ribuan terima kasih kepada beliau dan juga yang berada di luar sana yang telah menyertai kita daripada rancangan awal sehingga ke akhir rancangan Ceramah Komuniti. Kunang-kunang bukan sahaja berperanan sebagai salah satu kehidupan dalam sistem ekologi, bahkan ianya merupakan sumber inspirasi bagi banyak budaya dan telah menjadi sebahagian daripada cerita-cerita rakyat. Bagaimana? Menarik bukan? Jangan lupa like, share dan komen dan subscribe untuk program yang menarik akan datang. Dengan itu, serangkap pantun dari saya. Putih cahaya si kunang-kunang terbang hinggap di dahan kayu. Di antara sirih beradat pinang, di jari 10 sembah berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada saya, Suzana daripada Studio 1 Pustaka Negeri Sarawak.